Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Yang pasti tergempar hari ini untuk rakyat Malaysia. Ini adalah berita paling tergempar untuk pengundi, penyokong, pengikut, konco-konco Pakatan Harapan dan juga pengikut Barisan Nasional. Sudah pasti pengerusi PH dan juga BN akan digegarkan dengan berita ini. Dipetik daripada agenda Daily, PRU15 Malaysia memilih. Kerjasama PH dan juga BN tidak akan stabilkan negara. Terus bergolak. Kenyataan daripada GPS. Gabungan Parti Sarawak GPS berpendirian. Langkah kerjasama Pakatan Harapan, PH dan juga Barisan Nasional tidak akan menamatkan kemelut politik negara selepas pilihan raya umum ke-15. Ketua Whip-nya Datuk Seri Fadilah Yusof mengulas spekulasi terbaru kemungkinan wujud rundingan rahsia antara Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan ia tidak akan memberi kestabilan politik kepada negara. Pertama sekali, dalam Barisan Nasional itu sendiri, ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong kerjasama Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ini sudah tentu mencetuskan ketidakstabilan sekali lagi, katanya dipetik daripada utusan Malaysia. Dalam pada itu, Fadilah yang juga calon Parlimen Petra Jaya menyeru pengundi memilih GPS demi kestabilan dan keutamaan Sarawak. Ketika ini ialah menentukan dasar di peringkat persekutuan, yaitu mewujudkan kerajaan yang stabil. Jika BN dan Pakatan Harapan bergabung, itu hak mereka. Keutamaan Sarawak sekarang ialah menentukan dasar di peringkat persekutuan, yaitu mewujudkan kerajaan stabil. GPS sahaja, jangan fikir yang lain. GPS yang akan dapat menstabilkan politik negara ketika ini, katanya. Baru-baru ini, isu kerjasama Anwar dengan Zahid yang dianggap mempunyai hubungan cikgu dan anak murid timbul semula menjelang PRU15 pada 19 November. Terdahulu, pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin menimbulkan isu semula berhubung kerjasama sulit antara Anwar dan juga Zahid. Pada masa yang sama juga, Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi pernah menyuarakan bahwa strategi berkenaan bertujuan untuk memudahkan proses penggabungan antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15. Abdul Hadi Awang turut membangkitkan objektif akhir kerjasama itu adalah menyelamatkan pemimpin Barisan Nasional yang menghadapi pendakwaan di mahkamah. Hadi, Presiden PAS, telah membangkitkan objektif akhir kerjasama itu adalah untuk menyelamatkan pemimpin Barisan Nasional yang menghadapi pendakwaan di mahkamah. Sudah pasti kita melihat setelah Hadi membuat kenyataan seperti ini, objektif akhir untuk kerjasama antara PH dan BN adalah untuk menyelamatkan Zahid Hamidi sendiri dan beberapa pemimpin yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini satu berita yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia. Ini sangat menggemparkan antara pemimpin tertinggi UMNO sudah pasti.
Ada yang kata Ismail Sabri dan Zahid Hamidi mungkir janji. Nah, berita hari ini daripada Agenda Daily. Mangsa banjir meningkat di 6 negeri. Mana Zahid dan Ismail Sabri? Setelah mendapat berita begini, sudah pasti kita melihat adakah Ismail Sabri dan Zahid Hamidi ini melepaskan tanggung jawab mereka. Berbaki beberapa hari lagi sebelum lebih 21 juta rakyat Malaysia akan membuang undi dalam PRU ke-15 pada 19 November, banjir akibat hujan lebat terus berlaku dan menjejaskan kehidupan rakyat. Terbaru, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, yang terbaru, sehingga jam 8 pagi pada Sabtu, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA memaklumkan 6 negeri berdepan banjir dengan mangsa yang dipindahkan meningkat kepada 1.359 orang. Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Melaka, Johor dan juga Kelantan telah membuka 23 pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan mangsa banjir. Dalam kenyataan laman Facebook NADMA berkata, Selangor merekodkan jumlah yang tertinggi mangsa yang dipindahkan yaitu 903 orang. Diikuti Kedah 233, Pulau Pinang 75, Kelantan 62, Johor 57 dan Melaka 29. NADMA berkata seramai 217 keluarga dengan 903 mangsa membabitkan 2 daerah yaitu Kelang dan Kuala Selangor untuk Selangor dan beberapa di negeri yang lain. Susulan banjir ini, netizen tertanya-tanya. Ini yang patut Ismail Sabri dan Zahid Hamidi tahu. Netizen tertanya-tanya, di mana Presiden UMNO yang juga pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob antara pemimpin ataupun memang pemimpin yang tertinggi pada ketika ini di Malaysia. Ini karena Zahid sebelum ini mendakwa UMNO sanggup meredah banjir untuk berkempen dalam PRU 15. Namun, mereka tidak bergerak sama sekali dengan beberapa negeri yang sudah dilanda banjir. Demikian juga Ismail Sabri yang sudah membubarkan Parlimen ke-14. Walaupun pelbagai pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan telah memaklumkan bahwa pilihan raya tidak sesuai diadakan ketika musim tengkujuh mulai November hingga Mac setiap tahun, Ismail Sabri yang hanya naib Presiden UMNO membubarkan Parlimen pada 10 Oktober lalu bagi membolehkan PRU 15 diadakan setelah menerima desakan daripada Zahid dan Majlis Tertinggi UMNO. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 15 November sebagai hari pengundian awal dan juga 19 November hari pengundian. Jadi tuan-tuan dan puan, hampir 21 juta rakyat Malaysia akan membuang undi pada 19 November. Namun tiba-tiba hari ini kita melihat janji-janji mereka untuk meredah banjir tidak ditunaikan dengan beberapa negeri termasuk Kedah, Melaka, Selangor yang sudah dilanda banjir tidak sama sekali terima bantuan ataupun melihat muka pemimpin UMNO ini turun padang membantu rakyat. Ini sudah menjadi salah satu contoh yang tidak baik. Sedangkan Ismail Sabri ini adalah Perdana Menteri sementara. Kita mungkin faham sibuk berkempen, tetapi janji mereka untuk meredah banjir bagi keluarga Malaysia, rakyat Malaysia yang dilanda banjir, mengalami kesusahan, sudah pasti mereka perlu turun padang untuk membantu. Jadi tuan-tuan dan puan, melalui berita ini sudah pasti kita melihat, kita dapat menilai adakah UMNO ini adalah satu parti yang baik ataupun pemimpin-pemimpin mereka yang baik ataupun mereka cuai, kita tidak tahu. Apa pendapat Anda berkenaan dengan perkara ini? Anda boleh komen di bawah.